Kau belajar dulu. Nanti panjang lagi masa kau tu, dia bilang. Kalau Okey. dusun dia cakap, alaid poh, dia bilang. Yang menjadikan orang Sabah ini mungkin kurang puas hati lah adalah politik yang seolah-olah menakluk Okey. membuat keputusan Tanpa untuk melibatkan Sabah. melibatkan Sabah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton dan pendengar The Tiger Show Podcast, kepada penonton Smart Talk Sabah dan juga kepada penonton Astro Awani, rakan strategik kita. Hari ini episod yang istimewa. Kita ada macam kolaborasi lah dengan sebuah podcast daripada negeri Borneo, Smart Talk Sabah. Jadi hari ini kita jemput host kepada Smart Talk Sabah, Joanna Suhendi Rampas. Apa khabar, Jo? Kabar baik. Terima kasih Amin kerana menjemput. Terima kasih kerana sudi datang ke Semenanjung jauh-jauh. Okey, sebelum kita nak mula dengan beberapa isu, hari ini perbincangan kita lebih kepada anak muda, politik Sabah dan kes yang terbaru Zara Khairina Mahathir. Okey. Sebelum tu kita nak tanya sikit lah tentang Jo ni. Jo ni dia macam berwarna-warni jugalah. Bila saya baca kan, warna-warni juga dia punya background. Dia pernah jadi Ratu Cantik. Itu Ratu Cantik kan? Unduk Ngadau tu. Kemudian dia pernah jadi Naib Johan Bintang RTM tahun 2009. Dia juga seorang lawyer. Dan sekarang ni dia sedang membuat dia punya PhD di Universiti Malaysia Sarawak. Tentang undi 18 dan anak muda. Jo ni juga mungkin orang ramai tak tahu, dia pernah berduet dengan Jamal Abdillah. Kenapa daripada background yang lebih kepada kebudayaan, hiburan, berpindah ke politik? Dan dia juga pernah menjadi setiausaha politik kepada Ketua Menteri kan? Ya. Okey. Pertama sekali terima kasih Amin kerana telah menjemput saya dan juga kami daripada STS untuk hadir di Tiger Show pada episod kali ini. Okey, mungkin boleh saya perbetulkan sedikit lah tadi info. I'm not a practicing lawyer, but I'm a... Okay, you ambil law. Yes, I am a law graduate lah. So saya, kalau kita imbas kembali sejarah dari 2000, kira tadi itu 2007 lah kan kalau bilang Ratu Cantik. Sebenarnya dia bukan Ratu Cantik yang biasa lah orang bilang kan. Kalau di Sabah dia ni dipanggil sebagai Unduk Ngadau ini is beauty pageant, traditional beauty pageant. Okay, dia mengingatkan satu legenda dalam kebudayaan Kadazan Dusun yang dipanggil sebagai Huminodun. Okay, Huminodun. But anyways, itu baru kita habis Form 5. That was so long ago. Okay. 2007. Sekarang sudah 2025. Okay. So dan selepas itu I am also a singer at that time. Tapi itu actually sebagai my side job je. And all this while daripada after I finish my Form 5 and all the way towards my university, saya sentiasa ingin mengetahui tentang isu-isu semasa, bukan sahaja politik Sabah, Malaysia, tetapi of course in the global field lah. To which I did law, LLB, and then my master's degree is actually international law. So basically, I'm more interested in doing in policy. Okay, but of course, why you don't want to be lawyer? I think terlalu banyak sudah kali lawyer, jadi mungkin I'm more interested in the research lah, academic field. To which kalau kita tengok sekarang pun saya dalam I'm a graduate research assistant specifically in political science. Now, kalau kita tengok inilah selalu orang lupa yang dari 2009 sampai I berkecimpung dalam bidang politik ini pada tahun 2016. Okay. Dan daripada itu maksudnya officially masuk parti lah. Masuk parti lah. Okay. Parti yang lama. Okay. So dari 2009 sampai 2016 kan. Biasa orang maybe dia buka tu dia macam dia delete tu dari my background. So I've been really
focusing on my law research and whatnot. So, kenapa saya masuk politik? At that time, 2016, satu pada masa itu, dia ada satu wave. Yalah, kita tahu isu 1MDB kan. So itu your turning point lah. My turning point was actually more in Sabah. Okay. What happened there? What happened at that time? First and foremost, saya ni jenis rebel sikit lah. Okay. Orang bilang don't judge a book by its cover kan. Ya. So for me, kalau saya rasa sesuatu tu, isu tu yang dia tidak adil dan you need to change. You have to put yourself there. However, I mean, when I joined politics, masa saya join politik pada tahun 2016, memang banyak yang skeptical about it lah, yang cakap kau ini betul kah mau pergi, ataupun kau ini jadi macam ialah pisang goreng panas-panas saja. Pisang goreng panas. Kan ya kan. Itu dia cakap Tapi bagi saya, I have this thing, kalau you dah masuk kaki you satu, alang-alang kau terjun sejalah masuk, right? And then I started politics only just because that saya mau jadi volunteers, number one, and number two, just sayaplah parti. Okay. Wirawati apa maksud? Wirawati lah masa Wirawati tu. macam wanita macam muda puteri kan? Lah. Puteri, okay. Puteri kalau di UMNO kan. But then saya rasa pada masa itu juga banyak anak muda yang telah diketengahkan lah. Okay. And I'm very thankful sebab orang yang betul-betul membawa saya masuk dalam politik ini, and I've always said this in all the podcast, is Datuk Darrell Liking. Oh, Datuk Darrell Liking. Yes. Okay. Jadi I thank him lah for me to be also dalam politik. Tetapi saya juga telah diberikan peluang untuk tanding pada tahun 2018. Okay. And then of course mungkin rezeki belum sampai. But it was a good fight. Dan selepas itu telah diberikan peluang untuk menjadi setiausaha politik kepada Ketua Menteri. So that is where saya betul-betul dapat peluang dia untuk betul-betul turun ke bawah, masuk grassroots level dan understand absolutely apa the politics dan nadi aspirasi orang Sabah. And bagi saya, walaupun, dan I think I have to make it clear also on national news that sekarang ini Amin, banyak orang ingat saya ni, dia bilang mau masuk parti A lah, parti B lah, parti C lah kan. Tapi I have to make it very clear that I'm not in any party. Dan kalau saya mau balik politik ni pun, parti politik, saya masih berkecimpung dalam politik, tetapi bahagian akademik, I'm doing political sciences lah, okay. My PhD, my research. Tapi bila saya akan masuk balik, tunggu dan lihat. Okay. Okay, jadi nanti kita akan tanya juga pasal you punya research anak muda boleh. 18 semua kan. Tapi sebelum tu saya nak tanya sikit, macam mana you boleh startkan Smart Talk Sabah and why? Okay, dia bermula begini. Kalau kita tengok Smart Talk Sabah ni, kalau tengok YouTube ya, saya bermula pada tahun 2023. Now 25, right? Okay. So 2023 tu, pada masa itu just after pilihan raya federal punya. Awal tahun lah. I started mungkin dalam tengah tahun. Tengah tahun. Saya punya satu masa tu I think KS dah keluar kali masa tu kalau saya tidak silap. KS dah. Keluar sekejap, right? So saya berfikir pada masa itu, and at that time I think I've already resigned from Warisan at that time. I think I've resigned from Warisan. So after I resigned from Warisan, and then I thought macam, there's one thing that is lacking dalam di Sabah ini, especially terutamanya yang orang muda. Apabila saya lihat keadaan orang muda di Sabah, saya fokuskan daripada umur 18 tahun sehingga 30 tahun lah. Okay? Ramai anak muda ini tidak terlalu celik dalam politik. Okay? And saya
rasa I think macam perlu ada satu platform ataupun kira podcast lah macam tu. So inspirasi dia memang daripada KS lah. Okay. Kan, tapi dia lebih berfokuskan kepada isu Sabah. Sabah. Sebab normally kalau kita tengok isu Sabah ini tidak diarus perdanakan. Betul. Right? So dia kena ada satu move macam okay, podcast tu you siapa-siapa aja boleh buat podcast. Tapi yang betul-betul untuk talk about Sabah punya isu, it's memang tiada lah. So I came up with this idea. I say why not I do Sabah punya version lah. So my first my first session, first season was started in August, dan selepas itu I finish until 12 episodes. So memang fokus I 12 episode je. Then on top of that, dia telah membuka ruang lah pula untuk saya. Saya dapat offer untuk buat PhD lah di selepas itu, yeah. Okay. That's why dia ada off sekejap 1 year, because I had to focus on my first year untuk buat research dalam I'm doing Undi 18. Okay. Jadi kalau you buat literature review, you doing your research, you kena fokus lah, and then you kena ambil data, turun apa semua. I cannot susah lah. So I have to go back forth, Kuching and whatnot. And then after that, data sudah kita dapat semua sekarang ini, proposal defense dah okay semua. And then I've been working with STS and the team, and we decided to do a second season. And season kali ini obviously again kami masih dengan slogan kami, Sabah cakap, Malaysia dengar. Okay. So point dia memang untuk kita highlight ke national. Highlight isu Sabah. Yes. Okay, sebelum tu you kena perkenalkan juga tim Smart Talk Sabah kan. Nanti ramai tak kenal kan. Siapa lagi? Selain pada you, siapa lagi? Saya ada, saya sebut nama saya lah. Ada Nizam, ada... Mungkin dia orang pun akan tengok ni. Dia akan happy lah. Ada Hafiz, ada Daniel, ada Chris. Kami lah. Jadi saya host dia lah di sana. Ya. Okay. Setakat ni macam mana respon selepas Smart Talk Sabah bermula? Respon daripada terutamanya anak muda lah. Okay. Dia ikut isu. Okay. Kalau kita fokuskan kepada orang muda, saya tengok pula kalau kita tengok daripada data analytics atau statistik lah yang viewers and so forth kan, sebenarnya bukan orang muda saja yang tengok show ni. In fact, mereka yang senior pun melihat watching this show. Reason why is because that isu-isu yang kita ketengahkan dalam Smart Talk Sabah ini adalah memang isu yang memang dekat dengan hati rakyat. Sabah. Kan? And then kalau kita panggil guest pun kan, ya memang okay, memang kita mau dengar apa dia mau cakap. Kan? What does he wants to say about Sabah. So the thing is, saya mau tekankan juga di sini bahawa Smart Talk Sabah ini is very partyless. We not siding to anyone lah, orang bilang. Yeah. Begitu. So memang dia very partisan lah. So you rasa macam I sendiri pun tahu tentang Smart Talk Sabah ni bila I pergi Labuan. Masa tu baru algoritma tu sampai kan. Okay. Selain pada Smart Talk Sabah, ada lagi ke podcast-podcast yang macam Smart Talk Sabah ni di Sabah? Actually ada. Ada few. If I can mention lah, kawan-kawan juga semua kan. Kinabalu Podcast. Kinabalu Podcast, ada nampak. Okay, ada Kopi. I think they call you also kan? Betul. Kado, semua itu kawan kita ni sama kecil kan. Sama Malaysia pun kecil. We know everyone lah kan di sana. So Kinabalu Podcast is one of them. Cuma Kinabalu Podcast dia lebih berfokus kepada lifestyle, a little bit of politics jugalah. Biarlah kita di ambang PRN kan. So politik tu panas lah sikit. Satu, and then kedua kita ada Kopitiam Council. Kopitiam Council. So Kopitiam Council ni saya sudah panggil dia punya host Adi Putra. I think kalau saya tidak silap dia episod ketiga atau keempat. Yang pakai spek tu kan? Tidak, orang muda. Boy sikit. Boy. So he is also, dia seorang
he's a researcher in IDS, Institute Development of Sabah. Okay. So they reka policy dan sebagainya. So and maybe ada juga yang lain, maybe saya tidak dapat sebut, tetapi so far kalau yang tentang politik per se ni, I think we focus a lot memang Smart Talks lah as of now, ya. Macam you tengok generally dekat Sabah, anak-anak muda ni dia punya macam mana dia consume news ni, dia adakah baca surat khabar ke? Generally lah, dia tengok podcast ke, Okay. social media ke. Alright. Anak-anak, bukan juga anak muda. In fact, kalau kita tengok, even my mom sendiri pun, surat khabar ni ataupun media massa yang old school punya lah, tidak berapa tengok sudah. Dia tak berapa tengok kan? Dia lebih tengok either dia TikTok, Facebook, Instagram. Mak you pun tengok TikTok Apa dia? Mak you tengok TikTok Pandai juga dia. Okay. ikut arus, ikut trend lah, okay. Tapi kalau kita tengok kajian, antara kajian yang kita buat lah, in fact it's part of one of my kajian yang result yang kita dapat, findings kita. Anak muda di Sabah ini dia lebih follow isu-isu politik di TikTok sebenarnya. TikTok is something that is something yang betul-betul capture lah, okay. Dan saya percaya kalau kita tengok pilihan raya di Semenanjung, I think it was 2 years ago, I think one. And then kita lihat juga pattern itu sama, sebab ada anak muda, terutama di Kelantan, Terengganu, Kedah, those places kan, dia memang banyak tengok TikTok. Betul. Sama juga di Sabah. And orang-orang muda di Sabah ini, dia ada satu trend tau. Dia mau politician tu atau YB itu bercakap dalam slang ataupun dia punya cara tu kena macam dia lah, you know. I don't know, like tidaklah kita pakai yang perkataan-perkataan yang yang Gen Z pakai lah, apa Rizla whatever kan, benda tu. Tapi sekurang-kurangnya memahami orang muda ni, itu satu. Dan kedua, ada satu trend baru ini yang dia dipanggil politictainment. Politictainment, macam hiburan ya? Hiburan. Yalah, kita tengoklah macam Sadiq, Bella begitu kan. Viral lah Bella sana dengan Sadiq. Boleh tahan. Boleh tahan ya? Boleh tahan. So tapi ini trend dia. Dia orang tidak suka sangat politik semata-mata. So you kena macam blend in. And the thing is, one of our research tu, kita nampak bahawa ini research PhD you? Research base kita lah. Yang juga I feel yang cukup membimbangkan lah, sebab anak-anak muda ini mendapat info diorang melalui dia dikawal oleh algoritma. Okay. So kalau dia mau rasa, dia mau tengok yang dia mau dengar, dia sudah set mind dia macam, okay, I just want to see negative side of this party, itu sejak keluar di dalam dia punya feed kan, or vice versa. So ini something yang membimbangkan jugalah kalau anak-anak muda ini tidak celik politik dan dia percaya sejak apa yang dia nampak. Dan I think this is quite worrying lah untuk demokrasi kita di Malaysia. Yeah. Okay, kita nak tanya ya, sebab Joe ni dia buat research PhD dia tentang anak muda kan. Dan dia berasal dari Sabah. Jadi kita tanya, anak-anak muda di Sabah ni, kalau you tengok hasil daripada you punya research, adakah dia orang ni betul-betul minat politik ataupun dipengaruhi oleh parents ke macam mana? Sebab sekarang ni pula ada undi 18 kan. Kita nak tengok trend tu kat sana macam mana. Okay. Nah, ini memang saya punya kajian lah ni. Dia punya makanan lah ni ya. Ya, dia punya makanan lah. Okay. So, maybe I can share my preliminary findings lah. Okay. I think it should be okay lah. Okay. Okay, so first and foremost, kita lihat konteks anak muda di Sabah. Okay. So, blok anak muda terbesar di Sabah adalah actually anak muda. Kalau kita melihat statistik di OSM baru-baru ini, 33%, okay, kita besar. Adalah tertinggi di Malaysia. 18 Sabah, yes, 18 hingga 30 tahun. Okay. So, of course kalau kita tengok undi 18 tu pun, and then pendaftaran automatik tu, diorang lah yang paling besar.
Meaning 1/3 daripada populasi di Sabah ini adalah anak muda. Okey. Okay. So kalau kita lihat juga demografi dan kepelbagaian di Sabah ini, okay, kita tahu ada Kadazan, Dusun, Murut, okay, ada Bajau, ada ada Bajau Samad, okay, ada Suluk, ada Bajau Pantai Timur, kita ada kawasan Cina, Chinese, tapi mostly di kawasan bandar lah, Bandar. okay, di sana, right? So kalau anak muda, kalau you tanya dengan me di Sabah ini, dan ini adalah saya turun ke ground sendiri. Bukan sebelum saya buat research, and of course masa saya menjadi setiausaha politik lah. Okay. Dia sebenarnya anak muda ini bukan dia mau berkecimpung, dia mau tahu sebenarnya pasal politik, tapi biasa dia orang tanya dengan saya, macam mana mau apa politik ini? Oh. Dia tanya begitu sebab dalam fikiran stereotip itu politik is dia hanya untuk Orang dia tua. punya parents lah, kan? Tua lah. Orang tua lah, kan? Dan mentality dia pun satu nih, kalau kita tengok ahli adun. Adun. Anda payahlah parlimen kita cakap adun lah. Adun pun kurang 5% sejak yang umur di bawah 40 tahun. Paling muda di Sabah berapa Adun? Yang you tahulah. Think it's my colleague ni YB di Luyang. YB Jenjepung. Berapa umur dia? Umur saya. Jangan tanya. Tak umur dia. Umur saya lah. I think if 30s lah. 30s lah. He's in the mid 30s. Itu paling muda. Paling muda Paling muda. Maksudnya belum ada macam Semenanjung lah 20 lebih. Okay. In fact, antaranya this was the issue that I had to face lah during my time. Saya tanding 2018. And that time I was only 28, yeah. So apa dia orang cakap terlalu muda? Kahwin ni panjang lagi kau punya. Bagilah yang tua kau dulu. kasih dulu, kau belajar dulu. Ini cara kampung. Standard lah. Kau belajar dulu. Nanti panjang lagi masa kau tu, dia bilang. Okay. Kalau dusun dia cakap, alaid poh, dia bilang. Itu bahasa kami. Dia ada Filipin sikit Tiada bah. Tiada, tak dia punya bahasa? Tak ada. Tiada. Po. Po tidak. Po lama lagi. Po lagi. Okey. Bahasa dusun lah. Kalau Filipin kan selamat po. Itu lain. Lain. Okay. So itu I think stereotype yang ada di mentality yang ada itu kan. So politik di Sabah ini mungkin I would say 2 elections behind KL. Semenanjung lah. Kalau kami di Sabah, kami panggil Melaya kan. Tempat ni. In fact, it's Melaya pun kan nama dia. Anyways, so Melaya. Because kalau dari sudut pandang pertukaran government, itu memang kami lah yang paling... Sabah lagi paling depan lah. Kami lagi paling advance. Tapi kalau you tengok sama juga orang dia. Orang dia sama. Sama juga. Parti je lah lain. Parti tukar-tukar baju. Baju yang berlainan saja. So anyways, so dalam pikiran dia ni macam okay, you have to be at least lah minimum 40 sebab why? Yalah nampak you ada experience, you ada macam monetary pun mungkin okay kan. Sebab itu pikiran tau. Okay. Namun kalau kita tengok kita ambil teori sikit lah. So kita masuk ke akademik sikit. Boleh. So dalam anak muda ini dia untuk dia berkecimpung dalam politik ini, they have to be 3 aspects. Okay, and this is what I call the civic volunteerism model. Alright, and this is what I'm doing, the model that I'm using. Satu resources, sumber. Alright, sumber maksudnya duit. Kan? You do have the money because kita mau berpolitik ini memang you perlu the money lah. Sebagai contoh, you want to mobilize, you nak pergi, okay, you tahulah Sabah ni kan luas. Geografi dia pun sangat berbeza dengan sini. Contohlah tempat saya di kampung, di Kiulu. Bukit dia bos. Tell you, it's Bukit Bukau lah. Itu baru Kiulu. Lain lagi you mau pergi Pensiangan, all this, Tongot semua kan. You pakai kereta bukan tuang air kan, you tuang petrol kan, diesel kan kalau masuk sana. So itu diambil kira satu.
Kedua, kalau kita tengok di bandar, of course, lebih banyak anak muda yang celik dengan politik. Tetapi kalau di kampung ni mungkin agak mungkin lambat sedikit dan dia dapat info pun agak lambat juga. Alright. Another one is kesedaran politik. Okay. So anak muda ini dia very issue driven. Okay. Fokus kepada isu dan bukan parti. Tapi masalah dia pula kalau politik ini kita tengok parti. Kan, issue is, of course, issue follows that lah. Tapi masalah di Sabah lagi ni terlampau banyak parti. Terlalu banyak, ya. Paling meriah lah. Paling meriah. Berwarna-warni, berbelang-belang. Berbelang-belang. Baru-baru lagi saya dengar ada lagi parti baru yang keluar. Nak buat, ya? Nah, saya pun tidak tahu sudah berapa parti. And kalau kita tahu sebelum ini pun ahli banyak adun-adun yang yalah before anti-hopping law di sana lah, di sini lah, you know. So ini dia tidak sedar dengan dia tidak macam orang cakap apa macam dia pun bingung. So why would I want to deal with this kan? So the third one is mobilization. Okay, penggerakan. You need again lah, you need to mobilize around. So kalau you tiada sources, macam mana you nak mobilize? Kan? So and then lagi you mention tadi, it's very interesting, especially when you mention about diorang ni ikut anak-anak ikut parents kan? Ataupun ada sendiri ke? Bapak dia sendiri and whatsoever. Now, ada saya mau tambah lagi di Sabah ini because we know it's a very multi-ethnic society. Yes. Dan kalau kita cakap parti yang berdasarkan kaum itu memang banyak. Memang banyak. Kan? Okey, contoh PBS, sekarang ada parti baru lagi KDM kan? Parti KDM, okey. Dia lebih, walaupun yes, some of them say that they are multiracial party, tapi dia punya mindset tu, okay, ini KDM punya parti. Kalau DAP is a Chinese party, you know, and then kalau this party is a Bumiputra Muslim party, contoh begitu. So idea dia macam tu. Jadi itu adalah satu layer lagi yang kena tengok. Now, adakah dia orang ikut cakap mamak dan bapak? Depending. Okay? Ketua kampung ke? Yes, because kita ada ketua peranan. kampung. Kalau di Sarawak kan dia tuai rumah kan? Tuai rumah. Kalau tempat kita ketua kampung. Now, kajian terbaru kami yang kita dapat, preliminary finding. Okay? Dia sebenarnya, ibu bapa ini memainkan peranan yang besar untuk anak muda participate ataupun berpartisipasi dalam politik untuk pergi mengundi. Okay. Tapi are they prepared? Adakah mereka bersedia untuk mengundi? Itu bukan daripada ibu bapa. Itu daripada kawan-kawan dan sebagainya. Namun, kalau ada satu layer lagi, tapi kebanyakannya ni isu di kawasan pedalaman. Sebab dia very, very unique di Sabah. Kalau you di kawasan pedalaman, there is this certain this theory they call social learning theory. Kalau macam my parents dia undi ini, secara automatik dia ada influence tu yang dia akan undi benda yang sama juga. Okay, so dia sebenarnya depending juga geografi itu di mana. So ini preliminary finding kami. So kalau saya rangkumkan semua ini, adakah anak muda di Sabah ini pattern dia macam mana? Sebenarnya dia minat politik ini. Cuma iyalah banyak kekangan dan ada juga layer-layer yang lain lah yang saya maksudkan tadi. Dan macam you cakap pengaruh TikTok semua. Pengaruh TikTok ni is, I think, ialah PRN Sabah pun bila-bila masa lagi lah kita akan bubar. Jadi fakta menarik yang you bagi tahu, 33% di Sabah, 18 hingga 30. Betul. Paling besar di Malaysia. Paling besar di Malaysia. Dan trend terbaru ni pula bila kita tengok baru-baru ni, ingat sebulan 2 bulan lepas ada demonstrasi pelajar di Sabah. Okay, yes. Yang dia kata tu lah, M tu lah, saya tak sebut. Dia kata tu kan. Okay. Ini bakal. Okay. Jadi maksudnya kelihatan seperti boleh tahan juga kesedaran politik orang muda di Sabah ni. Cuma the issue dia ni sekarang, dia ada dua isu sebenarnya. Peluang itu dianggap macam susah kita mau masuk ni, you know what I mean? Because dia banyak layer tau. Banyak layer. Kalau you see, banyak orang komplain, dia bilang kenapa kita tidak dapat orang banyak muka
orang-orang muda yang untuk tanding ke, jadi calon ke, apa semua. There's also, I mean, there's two sides of the coin lah kita kena tengok. I mean, satu, peluang untuk kita masuk dalam politik itu agak sukar sebab kita kena tunggu. Yalah, banyak dia punya dia punya tangga lah mau naik. Yes. Itu satu. Dan biasanya orang-orang muda ini selalu you jadi sayap saja. So you tunggulah, okay, peluang. Tapi dalam masa yang sama, we have to also see that parti itu pula they are looking for winnable candidates. Yes. Kan, because it's first past the post kan kita punya sistem ni, sistem UK. So parti ni dia akan cari orang yang boleh menang. Tapi saya tidak boleh salahkan parti, struktur parti. Kenapa? Sebab you orang muda, you kena ambil and you have to take the opportunity, take the chance lah. You have to langgar lah. Kan orang bilang. So jangan juga kau tunggu bilang alah saya tidak boleh naik ini pasal struktur parti, tapi you kena main peranan juga. Kalau you macam tunggu sejak your opportunity datang, but if you don't do anything and you just bising saja pun susah juga kan. So it goes both ways lah. Okey, kalau di Semenanjung golongan muda selepas undi 18 ni kan, terutamanya yang 18 mungkin sampai 20-an, kalau kita ikut trend pilihan raya umum, pilihan raya negeri baru-baru ini, undi 18 ni menguntungkan parti politik kalau di Semenanjung yang berasaskan, maksudnya yang pro Melayu Islam lah. Kalau di Semenanjung. Okey. Di Sabah, undi 18 ni akan menguntungkan, generally akan menguntungkan etnik ataupun parti yang macam mana? Okey. Ini satu poin yang cukup baik. Kenapa saya katakan begitu? Sebab PRN kali ini adalah menjadi kertas litmus. Okey. Okey. Anak muda yang 18 years old ini akan mengundi. So bagi saya, I mean, kalau in this, we will see this nanti trend tu apabila selepas PRN nanti. Maybe we can do another one kan, post PRN. So PRN kali ini menjadi kertas litmus kepada anak-anak muda ini yang automatic voters registration 18 sampai 30 lah kalau saya cakap anak muda ini kan. Okey. Kita tengok dia akan pergi ke mana. Kan? Tapi kalau kita ikut yang tahun 2022 tu kan. 2022. Now that is a federal issue. Okay. See, the thing is, kalau boleh saya jelaskan lagi lebih lanjut ya. Di Sabah ini, kalau you di federal punya, dia punya sentimen, kalau PRU sentimen dia akan lain. Okay, dia maksud saya macam dia fokus kepada federal. Tapi when you come to PRN, dia lebih fokuskan kepada Sabah issue. Now itu belum kena test lagi. Belum kena test lagi. Belum kena test. Okay. So PRN ini akan menjadi kertas litmus lah. It's a litmus test. Anak muda ini akan pergi ke mana? Okay. So nanti kita boleh buat lagi satu podcast lepas itu. Kita lagi 4-5 ni. Okay. I nak pergi balik. You tadi cakap, Joe ni masa dia muda lu rebel kan? So you belajar kat UK kan? Ada pergi gig punk ke? You minat muzik-muzik macam mana? Saya? Saya actually very sentimental. Oh, tak ada rebel-rebel punk rock pun tak ada. Sekarang ni kita nak masuk ke kes yang tengah hangat sekarang ni, kes Zara, adik Zara Khairina Mahathir lah. Kes ni kita tengok tiba-tiba dia mencetuskan macam satu gelombang. Di Sabah saya difahamkan di beberapa daerah ada berlaku demonstrasi sehingga membawa ke Semenanjung pun ada juga demonstrasi. Pada pandangan Joe lah kan, apakah kes Zara Khairina ni, arwah Zara Khairina ni akan memberikan impak pada pilihan raya negeri yang akan datang tak lama lagi? Okey. Isu ni memang agak sensitif lah kan. I don't want to delve really into the facts of the case. Facts kita tak payah. Tidak payah. Kita nak impact politik je. Impact dia secara umum lah. Right? Okay. Ada yang menyamakan ini seperti macam Arab Spring. Okay. Kan dia tiba-tiba semua like everybody is just marah and everyone is coming up and
we have to fight on something. Baju hitam kan semua. Baju hitam. Okay. So bagi saya dan juga kita lihatlah bagi pengamatan saya, ini sebenarnya kes Zara ini it's simbol kesedaran anak muda sebenarnya. It all goes back to anak muda, right? Kes Zara ini menjadi pencetus kebangkitan kesedaran sosial generasi muda di Sabah. Kalau like sebelum ini banyak-banyak kes sebenarnya yang di Sabah ni yang political punya kes lah, tapi macam it's like business as usual kan, but this one is very sensitive kan. Ini lain sikit lah. Nah, ini lain sikit. Dia sebenarnya membuka perbincangan kepada keadilan sosial, keselamatan dan juga ketelusan institusi sebenarnya. Dan kalau saya lihat anak muda ini dia it started off from of course media sosial kan. Ya, betul. You see, everybody goes from media social now. Kalau saya silap TikTok started, right? And then some from Facebook, Instagram and whatnot. X, I think it was. Yeah. So ini memang sebaran maklumat untuk perkara inilah. Okay. So dia digerakkan melalui, I think they started off with NGOs, solidarity daripada universiti, community tempatan. So, the main issue that I see is that kalau sistem kita gagal untuk melindungi rakyat, bolehkah kita percaya kepada institusi? Okay. It's more of like ketulusan institusi yang ada sekarang ini. I think that's more of the issue. So senang cakap is krisis kepercayaan lah and trauma kolektif anak-anak muda. I think it's not only anak muda tapi dia dah merebak lah. Whole society yang ada. Bukan sahaja di Sabah tetapi kita melihat domino effect dan limpahan dia juga di luar Sabah. I believe KL pun buat kan? KL ada buat demonstrasi tu. Ini solidarity ada sampai, I tengok dekat TikTok sampai Selatan Thai. And then negara Arab. Negara-negara luar lah. Tak tahu macam mana sampai sana kan. So bagi saya, Zara ini simbol rasa takut dan kecewa yang tidak dilindungi. Like hak asasi manusia dan sebagainya. Now, kalau kita lihat, of course ramai orang yang tidak suka kaitkan kes Zara ini dengan politik. Setiap kali you cakap kes Zara and politik, memang sensitif, right? So, apakah implikasi ini yang kita boleh lihat pada PRN akan datang? Well, to be fair, you can't get away from politics lah. Yalah. Okay? And then lagi-lagi kita tahu berapa minggu ni, kalau ikut, dalam the Sabah State election ataupun assembly akan mature pada bulan Oktober. So anyway akan bubar jugalah whether awal atau lambat. Now kes Zara ini memberikan satu impact tidak langsung pada PRN. Ada 3 possible things that will happen. Satu, the turnout might be low. Okay. Maksudnya boycott. Alright. Anak muda kehilangan kepercayaan tentang sistem pilihan raya, the establishment yang ada. In fact, ada kalau kita tengok antara influencer yang besar di Sabah, antaranya dia bilang, quote unquote lah, kalau kes Zara ini tidak akan selesai, dia bilang, kami tidak mau turun mengundi. Ada yang bunyi-bunyi seperti inilah. Okay. Dan anyways, in another way, kita boleh lihat juga kes Zara ini menjadi satu potensi untuk anak muda gunakan platform ini untuk memilih calon ataupun parti yang selaras dengan nilai keadilan. Siapa yang boleh fight for us, so itulah orang bilang susah juga kita mau cakap kalau tidak kaitkan dengan politik, kan? Because memang akan ada, yes, there is a possibility of impact. So PRN ini boleh dijadikan platform untuk anak muda ini menzahirkan dia punya kekecewaan. Tapi again, we don't know. Either diorang akan turun mengundi ataupun protes. Tidak turun mengundi atau turun mengundi tapi kita going against the status quo lah, kiranya begitu. So bagi saya again, kes Zara ini memang mencetuskan satu gelombang solidarity
yang kita tidak pernah lihat lah. I think ada, case, let's face the fact lah, case bullying ni is something that is really needs to be dealt with. Yeah. Right? Kita sudah banyak case yang ada sebelum ini. Daripada kalau saya silap case Zulfarhan, banyak lagi case-case lain kan. Tetapi I think kan dia sudah sampai tahap like enough is enough. Bully needs to be done. You have to, take action and deal with it. Okay, which is good because bully ni sudah merebak bah sekarang. And kita mau hantar anak kita pergi sekolah dalam environment yang selamat. You tidak mau hantar anak you pergi sekolah, mau kena bully kan? Yeah. You know what I mean? So ini saya rasa satu satu kesedaran yang baiklah. Tapi itulah I did a podcast with salah satu dia bekas Commissioner Suhakam Sabah. Datuk Mariati Robert. Okay, we spoke about this one of my episode 2 episodes ago. Dan beliau katakan bahawa sebenarnya kita banyak polisi, banyak undang-undang, tetapi masalah dia adalah implementasi. Okay, kalau implementasi, you can have the best policy, you can have the best undang-undang, tapi kalau implementasi dia tidak dilakukan dengan baik, it's just going to be atas kertas saja. Okay. So, I find this that although kita tidak mau kaitkan kezaran ini dengan politik, tapi dia Ada kesan. ada kesan dia. Whether it's going to be good or bad, lepas pilihan raya itu nanti kita tengok juga lah. Tapi nampak macam kemarahan dihalakan juga pada kerajaan negeri yang sekarang. I think it's both ways lah. Both ways. Yeah, whether it's federal, whether it's state. Tapi at the end of the day, kita, saya percaya kita serahkan ini kepada institusi yang berkenaan untuk melaksanakan ini. Dan again, we don't want to get involved in the case because nanti orang bilang subjudice lah kan. Yeah. And inquest is also going on now. Betul. Tapi I think isu dia di sini adalah kesedaran di kalangan anak muda yang mana adakah institusi yang ada di Malaysia ini dapat melindungi kita rakyat biasa. So for me kita tunggu dan lihatlah selepas pilihan raya ini. Okey, soalan akhir untuk episod ni. Dalam beberapa episod The Tiger Show podcast sebelum ni, kita pernah mengundang seorang yang mengepalai research body lah, Ilham Center. Dia Hisamuddin Bakar. Yang ini kajian dia di Semenanjung. Di Semenanjung ni walaupun macam Joe kata tadi, macam di Sabah, peratusan pengundi muda ni tinggi. Begitu juga di Semenanjung. Undi 18 ni telah menyebabkan ramai anak-anak muda ni menjadi kumpulan pengundi yang antara yang terbesar lah. Kalau di Semenanjung, menurut pemerhatian Ilham Center, tidak ada parti politik, baik daripada parti politik kerajaan maupun parti politik pembangkang yang betul-betul tengok ataupun kaji ataupun mendengar ataupun memperjuangkan isu-isu orang-orang muda ni. Kalau di Sabah macam mana? Ada tak mana-mana parti, mana-mana kumpulan, mana-mana kerajaan negeri ataupun pembangkang yang benar-benar tengok isu-isu anak-anak muda ni lah? Ini pandangan saya. Ya, pandangan you. Saya rasa kalau isu anak muda ini, setiap parti akan membawa isu ini sebenarnya. We can hear banyak inisiatif-inisiatif dari pelbagai parti ataupun I'm talking from Sabah. Sabah konteks. Banyak sebenarnya parti-parti ini yang memperjuangkan suara anak muda sebenarnya. Well, they say that they memperjuangkan suara anak muda lah. Tetapi blok pemilih ataupun saya boleh katakan anak-anak muda ini adalah kingmakers untuk pilihan raya negeri kali ini, alright. Dan saya boleh katakan bahawa anak-anak muda di Sabah ini sebenarnya, which one of the things that I've always say, agak pragmatic. Okay, why I say pragmatic is mereka, kita kena tengok, right?
Baru-baru ini ada 2 research yang telah dikeluarkan oleh, I think kalau saya tidak silap, Iman Research. Iman Research. Yes. Okay. Dia punya ni, I think orang kita. I think it was dia punya ni. Research tu termasuk di Sabah juga Dia Ada? masuk Sabah juga. Okay. And then another one, the recent one was under Borders. I think it was published about 2 to 3 days ago. And antara isu-isu yang menjadi kebimbangan lah anak-anak muda di Sabah ini adalah peluang pekerjaan. Okay. Peluang ekonomi, kos sara hidup. Basically it's bread and butter issue lah. Politik dan juga unfortunately lah MA63 ini is quite secondary sudah. So dia lebih fokuskan kepada bread and butter issue lah. Paling senang cakap. So kalau daripada pengamatan saya, kalau kita melihat perkara ini, I think setiap parti politik itu kena fokus lah dengan benda ni kan. Tapi the question is right now, anak-anak muda ini akan mencari satu parti yang betul-betul boleh mengatur isu ini. Antara satu lagi yang telah dibangkitkan adalah isu 3 serangkai yang saya panggil di Sabah ini, isu infrastructure. 3 serangkai elektrik, air, jalan raya. Okey, memang kami di Sabah memang ada isu ini. Selalu blackout, isu jalan raya yang tidak pernah siap-siap Bondio contohnya kan. Yang bertahun-tahun Sarawak has done almost 90%, tapi Sabah not even half kan orang bilang. Itu satu, and then juga ini bekalan air. So I think masih menjadi isu besar. Memang isu besar. Macam pelajar universiti demonstrasi pun isu air kan. Masa tu yang mahasiswa daripada UMS tu kan, orang buat demonstrasi tentang isu-isu seperti ini. Now, saya melihat anak muda kali ini agak will be a very pragmatic way. Okay? Dia akan tengok. And satu lagi, kalau I forget to also please, isu integrity. Calon. Okay? Tahulah kan kita di Sabah tu ada isu-isu yang viral lah, video dan sebagainya kan. I don't want ini akan bagi kesan boleh bagi kesan untuk muda-muda. Yes, which is why I say isu calon ini akan menjadi isu isu pada pilihan raya negeri kali ini, terutamanya kepada kita fokus orang muda. Okay? Now, siapa-siapa parti yang boleh menyelesaikan ini ataupun they feel that is able, any party that is able to deal with this issue, bread and butter issue, infrastructure issue, I think they might go to that. Yeah. So orang bilang kan, lagi-lagi yang macam saya cakap tadi itulah, kita di Sabah ini terlampau banyak parti Ini parti bilang saya perjuangkan MA63, yang satu parti pun MA63, ini parti semua MA63. Semualah MA63. Lepas itu dalam masa yang sama juga memperjuangkan isu infrastructure semua ini kan. So now the second layer they're going to see is, adakah calon ini boleh menguruskan isu di kawasan saya. So they're going to be very pragmatic this time. So if you ask me, adakah parti-parti politik ini mendengar suara rakyat? Semua parti politik akan mendengar, suara orang muda. Semua parti politik akan mendengar suara orang muda, tetapi who will be able to really fix the problem? Nanti kita tengok juga masa PRN nanti. Sebelum kita akhiri episod ini, saya tanya satu soalan. Orang muda Sabah ni marah kat Melaya ke? Sebab orang Melaya sayang orang Sabah. Orang muda Sabah ni marah Melaya ke marah pemimpin Melaya? Kalau ikut Jo punya pandangan lah. Dia begini, saya bagi pencerahan lah betul-betul. Kita ini tidak dipanggil sebagai orang Malaysia kalau tiada Persekutuan Tanah Melayu. Sabah dan North Borneo kan, dengan Sarawak dan Singapura lah masa itu. Tapi Singapura sudah lari lah. K65. Bukan kita benci orang Malaya, dia bilang. Tidak. Saya dah jadi takut nak pergi Sabah. Jangan begitu, Amin. Immigration tunda juga mau stop, Amin. Kecuali ada salah cakap lah. Betul. Tapi apa yang mungkin yang menjadikan orang Sabah ini mungkin kurang puas hati lah adalah politik yang seolah-olah menakluk membuat keputusan
tanpa melibatkan Sabah. melibatkan Sabah. Maksudnya betul lah soalan saya tadi. Politik lah. Pemimpin lah. But it's Rakyat okey kan? politik. Maksudnya dengan rakyat Melayu okey. Dengan rakyat Melayu okey kan? Bukan. Kalau you datang Sabah, okay, confirm on. Tapi, Okay, on, on. Cuma, itulah, orang tidak puas hati dengan Yalah. politik yang dimainkan betul. lah selama ini. Itu saja itu. Itu saja. Okey je lah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Joanna kerana sudi berkongsi pelbagai isu yang menarik, terutamanya anak muda, kes Zahra Khairana dan sebagainya. Jadi kepada penonton dan pendengar The Tiger Show Podcast dan Smart Talk Sabah, saya minta jangan lupa like dan subscribe semua kita punya akaun media sosial. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Okay. Terima kasih.